Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada pelajar-pelajar sekalian. Okay, cikgu doakan semoga uh, semua dalam keadaan sihat, sejahtera, dan dalam keadaan baik. Kita telah habis silibus sains bagi tingkatan 4. Jadi hari ini cikgu akan menjelaskan teknik menjawab soalan SPM 2021, format baru. Dan format ini akan menjadi format untuk peperiksaan akhir tahun ya. Jika PKPB ditamatkan dan peperiksaan akhir tahun akan diadakan. Jadi kita akan lihat format bagi kertas 1 dahulu untuk hari ini. Format instrumen peperiksaan SPM bagi mata pelajaran sains kod 1511. Bagi soalan objektif ataupun objektif aneka pilihan, bilangan soalan ialah 40 soalan. Jadi markahnya 40 markah. Konstruk ataupun tahap pemikiran yang akan diuji ialah konstruk mengingat, memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Tempoh menjawab selama 1 jam 15 minit yang merangkumi standard kandungan dan standard pembelajaran dalam silibus tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Manakala aras kesukaran soalan dibahagikan kepada 3 tahap. Soalan tahap rendah, sederhana dan tinggi, di mana yang bawa nisbah 5, nisbah 3, nisbah 2. Semasa peperiksaan, kalkulator saintifik dibenarkan untuk digunakan. Jadi kita akan lihat contoh soalan bagi konstruk berikut. Ini adalah contoh bagi soalan tahap pengetahuan. Persamaan berikut menunjukkan suatu tindak balas. Di mana tindak balas antara alkohol dengan bahan Y dengan menggunakan asid sulfurik pekat akan menghasilkan ester dan juga air. Jadi apakah Y? Ini adalah topik ataupun bab sebatian karbon dalam silibus tingkatan 5 nanti. Jadi apakah bahan Y itu? Ia merupakan dia merupakan asid organik. Jadi tindak balas alkohol dan dengan asid organik menggunakan asid sulfurik pekat menghasilkan ester dan air. Contoh soalan berikutnya ialah kefahaman. Darjah 17 menunjukkan sebuah kenderaan di udara. Ia merupakan kapal terbang jadi apakah daya yang menyebabkan kenderaan tersebut terbang ke hadapan? Soalan ini berkaitan dengan topik daya, bab daya. Ia menguji kefahaman pelajar tentang apakah jenis daya yang menyebabkan kapal terbang itu dapat terbang ke hadapan. Dia ada kaitan dengan jawapannya ialah daya angkat. Seterusnya. Apakah konsep yang digunakan oleh perempuan tersebut apabila dia memutarkan payung itu berulang kali? Kita lihat situasi ini, ia berkaitan dengan menguji kefahaman pelajar. Situasinya seorang perempuan sedang mengeringkan payungnya. Ini adalah contoh di mana konsep inertia dalam topik bab 11 tingkatan 4 dalam bab daya dan gerakan. Ini adalah kesan positif inertia. Soalan aplikasi. Ini soalan tahap aplikasi di mana pelajar soalan diberikan berdasarkan situasi. Darjah 9 menunjukkan sebuah lori yang terbabas di atas jalan.
Jika anda melalui jalan tersebut, apakah langkah terbaik yang perlu anda lakukan pada masa itu? Okey, kita beri beberapa pilihan. Okey, mana pelajar perlu memilih jawapan yang terbaik. Okey, A. Menjauhi kawasan kemalangan. B. Menularkan melalui media sosial. Okey, C. Menghampiri kawasan kemalangan. D. Membantu membersihkan tumpahan tersebut. Okey, jadi apakah jawapan yang terbaik? Okey, kalau kita lihat situasi dalam gambar raja ni, okey, bahan lori ini membawa apa? Simbol tong yang tumpah tu. Okey, dia adalah merupakan bahan seperti bahan radioaktif. Jadi bahan radioaktif ni berbahaya. Okey, jadi sebaiknya perlu menjauhi kawasan kemalangan. Okey, supaya tidak ada kesan buruk okey, kepada kita. Okey, seterusnya soalan melibatkan aplikasi. Okey, berdasarkan situasi. Okey, kapal terbang boleh membawa bilangan penumpang yang ramai pada satu masa. Untuk keselamatan penumpang, badan kapal terbang perlu dibina dengan bahan yang kuat. Keluli adalah sejenis alloy yang sangat kuat dan banyak digunakan untuk membina rangka kenderaan. Okey, mengapakah keluli tidak boleh digunakan untuk membina badan kapal terbang? Okey, keluli adalah sejenis alloy dan terdapat pelbagai jenis alloy. Jadi, mengapa keluli tidak sesuai digunakan? Okey, pertama sekali kita kena faham Okey, untuk membolehkan kapal terbang itu untuk dia bergerak ke atas, okey, ke atas angkasa. Okey, dia ke atas dia naik ke atas Kita terbang, dia perlu menggunakan perlukan satu material ataupun bahan yang ringan. Okey, tapi dia kuat. Okey, bahan itu adalah bahan sejenis alloy disebut duralumin. Okey, kerana ciri duralumin ini adalah ringan. Jadi kenapa keluli tak boleh digunakan? Kita tengok pada pilihan jawapannya. Okey, dia mesti berlawanan dengan sifat duralumin. Okey, antara pilihan jawapan di sini, jisim yang besar, sukar ditempa, kos yang tinggi, mudah terkakis. Okey, kalau kita lihat pilihan jawapan, jom kita keluarkan jawapan yang salah. Okey, mudah terkakis ini merupakan sifat alloy. Okey, sukar ditempa. Okey, ini juga merupakan sifat alloy. Okey. So sama ada kita nak pilih A atau C. Okey. Jadi dekat di sini, jawapan yang terbaik adalah jisim yang besar. Bila jisim besar maknanya dia berat. Jadi tidak sesuai digunakan untuk kapal terbang. Okey, dan ini adalah soalan melibatkan analisis. Okey. Menganalisis, biasanya dia akan keluarkan soalan berkaitan dengan data. Okey, jadi data ini jadual 1 menunjukkan hubungan di antara jisim dengan keperluan kalori bagi lelaki di Malaysia. Okey, ini ada jisim bagi 60 kg, 65 kg, 70 dan 75 dan setiap jisim ada keperluan kalorinya yang tertentu. Okey. Jadi satu lagi maklumat, berikut menunjukkan pengambilan kalori oleh 2 orang lelaki dalam masa sehari. Okey, ada 2 orang lelaki A dan lelaki B. Okey, di mana lelaki A, jisim badan 60 kg, jisim lelaki B, jisim 35 kg. Okey, bagi lelaki A, pengambilan kalori sebanyak 2,900. Manakala lelaki B, pengambilan kalori 2,480 kilojoule. Okay, berdasarkan jadual 1, padanan manakah yang betul tentang pengambilan kalori bagi kedua-dua lelaki tersebut? Okay, kita perlu buat analisis Okay. Kita lihat lelaki A, dia mengambil pengambilan kalorinya 2,900. Kita bandingkan, kita rujuk jadual 1. Okey, bagi berat badan 60 kg, keperluan kalorinya ialah 2,480. Okey, 2,900
Bandingkan dengan 2480, kita dapati 2900 nilainya lebih besar berbanding dengan 2480 kilojoule. Bermakna pengambilan kalori adalah berlebihan. Bagi lelaki B, pengambilan kalori sebanyak 2480 kilojoule. Kita rujuk. Jisim bagi 75 kilogram, 2,900. 2,480 dibandingkan dengan 2,900, kurang daripada nilai 2,900. Bermakna lelaki B mengambil pengambilan kalorinya adalah kurang. Jadi kita pilih yang manakah yang betul. Kita analisis. A mencukupi, salah. B kurang. Kalau B, A bagi pilihan B, A kurang, salah. Kerana dia dah ambil berlebihan. Jadi bukan B jawapannya. Kita lihat C. Pengambilan kalori lelaki A berlebihan. Ya, berlebihan. Manakala bagi lelaki B, kurang. Jadi jawapan yang betul adalah C. Jadi untuk hari ini, cikgu akan berikan soalan di kertas 1. Untuk kamu jawab dahulu. Kemudian kita akan bincang jawapannya. Dan cikgu akan berikan jawapannya kemudian untuk kamu semak. Dan pada minggu depan kita akan sambung lagi bagi format soalan kertas 2. Jadi cikgu ucapkan selamat belajar dan jaga diri dan kesihatan sepanjang berada di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.